Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, untuk kelas hari ini, cikgu akan ajar kamu masih lagi bab fungsi. So, kita akan pergi pada 1.1.3 menentukan image suatu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya. Okay. So, kita lihat dulu sedikit nota daripada cikgu lah. Okay. Apabila diberi suatu fungsi, sebenarnya kita dapat menentukan objek dan juga image dengan kaedah pengiraan. Okay, so apa dia kaedah pengiraan? Kita boleh gantikan nilai dan juga kita boleh solve persamaan linear ataupun persamaan kuadratik lah. Okay, so cikgu akan tunjukkan nanti contohnya. Okay, kita lihat dulu contoh yang pertama. Contoh yang paling mudah lah cikgu bagi. Okay, katalah diberi fx sama dengan 3x. Okay, ini fungsi kita, fx sama dengan 3x. Cari image bagi. Okey, kalau soalan kata cari image bagi, bermaksud yang dia bagi ni semuanya adalah objek ataupun x kita. Ni semua adalah x kita. Okey. So cara dia adalah yang pertama, bila kamu nak cari objek, nak cari image apabila diberi objeknya 1, cara menulis dia sebenarnya kita akan tulis f1. Okey, sebab sebenarnya kita akan cari nilai f1. Okay, so kita ganti dalam fungsi kita, x-nya adalah 1, so 3 darab 1, so nilainya adalah 3. Senang sahaja. Yang kedua, kalau objeknya diberi 2, maka kita akan cari f2, so 3 darab 2, ataupun nilainya adalah 6. Yang ketiga, f negatif 4, so kita ganti 3 darab negatif 4, so jawapannya negatif 12. Okey, untuk D kita ada F 1/9. So kita akan dapat 3 darab 1/9. So 3 dan juga 9, yang ini kamu boleh kecilkan ataupun kamu nak darab dulu pun tak ada masalah. So kamu akan dapat nilainya adalah 1/3. So jawapan mesti paling ringkas atau paling kecil lah nilai dia. Okey. Itu contoh pertama, contoh yang paling mudah cikgu bagi. Okay, contoh yang kedua, fungsi kita sekarang ni cikgu dah ubah sikit, dah jadi 3x tambah 2. Okay, tapi soalan kali ni adalah contoh 2, cikgu nak bukan cari image tapi cari objek. So sebenarnya yang kita nak cari sekarang adalah nilai untuk x. Kita ada image tapi kita nak cari x. So ni sebenarnya 8 ni adalah image. Okay. Untuk mengetahui kamu, image tu sebenarnya adalah siapa? Adalah efek kita. So, efek kita lah. So, negatif 11 ni sebenarnya maksudnya efek kita negatif 11. 10 ni maksudnya efek kita 10. Dan 1/4 ni bermaksud efek kita adalah 1/4. So, untuk soalan contoh 2, penyelesaiannya agak berbeza lah dengan yang pertama tadi. Okey. Kalau tadi kita gantikan x-nya, tapi sekarang ni kita akan buat apa? Untuk A, contohnya dibagi image 8, bermaksud efek kamu sekarang nilainya adalah sama dengan 8. So, efek kita adalah 3x tambah 2, so samakan dengan 8. So, kita kena solve persamaan linear. That's why kamu kena mahir menyelesaikan persamaan linear. So, kamu akan dapat 3x sama dengan 6. So, x adalah 6 bahagi 3. So, x adalah 2. Itu jawapannya lah. Maksudnya, x kamu adalah 2 dan image-nya 8. Okey, untuk soalan B, okay, kita samakan efek kita dengan negatif 11. So, efek sama dengan negatif 11. Okay, 3x tambah 2 sama dengan negatif 11. So, 3x sama dengan negatif 11. Okay, pindahkan 2 akan jadi tolak 2. 3x sama dengan negatif 13. So, x kita adalah negatif 13/3. So, kalau dia dah tak boleh kecilkan, kita biarkan sahaja negatif 13/3. Okay, jangan pergi tukar jadi perpuluhan, ya, tak perlu. Okay. Kemudian untuk C, efek kita adalah 10. So, kita samakan 3x tambah 2 samakan dengan 10. So, 3x sama dengan 10 tolak 2, so 8. X sama dengan 8/3. Okey, ni pun tak boleh kecilkan dah. So, jawapannya adalah 8/3. Dan untuk D, kita ada fx kita ialah 1/4. So, 3x tambah 2 samakan dengan 1/4. So, 3x sama dengan 1/4 tolak 2. So, 3x sama dengan
Okay, yang ni kamu kena samakan penyebut dia lah. So, 1 tolak 8 per 4. So, 3x sama dengan negatif 7 per 4. So, x kita adalah negatif 7 per 4. Kamu boleh direct je tekan kalkulator. Okay, negatif 7, ABC 4. And then kamu bahagi dengan 3. So, kamu akan dapat negatif 7 per 12. So, itu adalah kita punya objek kita. Okay. Okey, contoh yang ketiga. Okey, ni cikgu terangkan sedikitlah contoh yang melibatkan fungsi nilai mutlak. So, kita ada yang pertama. Okey, kita tengok dulu fungsi kita. Fungsi kita adalah modulus 2x tolak 6. So, yang ni lah yang cikgu kata bila ada simbol modulus, bermaksud dia adalah dipanggil fungsi nilai mutlak. Okey, so untuk soalan pertama, cari nilai f negatif 2. Maksudnya kita akan ganti nilai x-nya negatif 2. Okay, so 2 darab negatif 2 tolak 6. So, kamu akan dapat modulus negatif 4 tolak 6. Bila kamu mengira simbol modulus tu, kamu kena tulis sehinggalah jawapan akhir kamu dapat. Maksudnya dalam selagi belum selesai pengiraan, masih kena tulis lah. Okay, kemudian kamu akan dapat dalam ni negatif 10. Okay, tapi disebabkan ada modulus, maka jawapan akhir kamu kena tulis 10 sahaja. Okay, positif. Okay, kemudian soalan B. Cari nilai-nilai X dengan keadaan fx sama dengan 4. So, okay, fx kita tahu kita punya fx adalah dalam bentuk modulus. So, bila kamu samakan dengan 4, sebenarnya bila kita nak cari nilai X, kita kena buang simbol modulus, tapi dia ada syarat dia. Okay, bila kamu nak buang modulus, bermaksud dia akan ada dua persamaan dekat sini. Okay, yang pertama, okay, kita tak boleh ubah nilai di dalam modulus ni. Maksudnya nilai dia masih 2x tolak 6. Okay, yang ni pun sama. Okay, yang boleh ubah adalah dua nilai di sini. Sebab kita tahu kan, modulus menjadikan nilai kamu positif, sentiasa positif. So, sebenarnya negatif 4 ni kemungkinan memang dia adalah positif. Tapi dia juga boleh berkemungkinan negatif 4. So, bila kamu nak cari nilai objek yang melibatkan modulus, biasanya memang soalan akan kata cari nilai-nilai X. Maksudnya X kamu akan ada dua nilai. So, dua nilai sebab kamu akan ada dua persamaan. So, yang pertama kita solve yang ni, dia akan dapat 2X sama dengan 4 tambah 6, so 10. So, X sama dengan 10 bahagi 2, so 5. Yang kedua, 2x sama dengan negatif 4 tambah 6, so akan dapat 2. X sama dengan 2 bahagi 2, so 1. So, X kamu akan ada 2 lah, 5 dan juga 1. Okay. Kemudian untuk soalan C. Okay, soalan C ni, okay, yang ni cikgu padam dulu. Okay, untuk soalan C, kita nak lakar. Bila sebut lakar, sebenarnya kamu tak perlu menggunakan kertas graf sebab hanya lakaran. Kecuali soalan kata lukis ataupun plot. Yang tu kena tepat lah. So, kalau lakar, okay, kita tahu kalau graf modulus, lakar je untuk graf fungsi nilai mutlak mesti grafnya berbentuk V-shape. Okay, macam ni dia ada bagi dia punya domain. Kan, dia kata lukis graf bagi fungsi untuk X di antara 0 hingga 5. So, ni adalah dia punya domain lah. Okay, maksudnya dia adalah soalan jenis domain yang tertutup. Okay, so cara dia adalah apa? Sebenarnya kamu kena buatlah sedikit jadual, iaitu yang ni X kita dan F kita. Okay, X kita start daripada nilai 0 sebab dia nak daripada 0 hingga 5. So, 0, 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Okay, kalau X 0, cuma kamu masukkan dalam fungsi kamu. Okay, bila X-nya 0, dia akan jadi 2 darab 0 tolak 6. So, dia akan dapat negatif 6. So, jawapannya akan jadi positif 6. So, dekat sini, okay, dekat sini kamu kena masukkan nilainya adalah 6. Okay, bila X1, okay, kita ganti modulus 2 darab 1 tolak 6. So, kita akan dapat negatif 4. Tapi nilainya akan jadi positif 4. Okay, bila X2, okay, 2 darab 2. Okay, 2 darab 2 tolak 6. So, 4 tolak 6, negatif 2, so 2. Okay, bila X-nya 3. So, 6 tolak 6, so 0. Okay, bila X-nya 4. 2 darab 4 tolak 6, so akan jadi 2.
Dan bila 5, 2 darab 5 tolak 6, so akan dapat 10 tolak 6, so 4. Okey, kemudian kamu just lakar lah. Okey, buat satu paksi tegak. Jangan freehand macam cikgu, so kena guna pembaris lah walaupun kita hanya lakar. Okey, so kamu tandakan dulu nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5 pada paksi X. Okey, kosong kat sini. 1, 2, 3, 4 dan juga 5. Kemudian untuk paksi yang tegak ataupun efek. Sebab efek kita adalah image, yang ni objek. Okey, so kita punya efek adalah dari 0 hingga 6. So, kamu boleh guna skala 2, 4, 6. Ya. Boleh buat sendirilah skala dia. Kalau nak guna 1, 2, 3, 4, 5, 6 pun boleh, tak ada masalah. Okey, sekarang ni untuk bila X kosong maknanya pasangan dia 6. Okey, kalau kosong pasangannya 6. So, cikgu tanda sikit X kat sini. Okey, cikgu guna color kuning. Okey. And then bila 1, nilainya akan jadi 4. Okey. Bila X2, nilainya akan jadi 2. Okay, so lebih kurang kat sini lah. And then bila X3, nilainya kosong. Maksudnya dia pada paksi. Bila X4, nilainya akan naik di 2. Okay, maknanya dia sama tinggi dengan yang ni lah. And then bila 5, nilainya akan jadi 4 dekat sini. So, bila kita dah tandakan nilai ni. So, bila kamu lakar, okay, cikgu guna color putih balik. So, bila kamu sambungkan ke semua titik, sebenarnya dia akan jadilah bentuk V shape. Sampai sini sahaja. Jangan kamu tarik sampai atas. Okay? Kalau kamu tarik macam ni sampai atas, sampai sini, sebab kamu nak bagi dia betul-betul V yang sama kan, dia sebenarnya dah jadi salah. Sebab apa? Sebab kita sekarang ni dalam soalan domain yang tertutup. Kita ada dari 0 hingga 5 sahaja. So, sebenarnya kamu tak boleh melebihi nilai yang dia dah bagi. So, graf kamu memang akan nampak macam nak kata V yang tak sempurna lah kan. Ni OKU punya V. Dia jadi sengit sebelah. So, tak apa. Sebab memang soalan kita hanya dari 0 sampai 5 sahaja. Okay, kemudian kita tengok soalan seterusnya. Dia kata apa? Cari julat. Okey. Soalan suruh cari julat. Okey, apa maksud julat? Okay, julat maksudnya set of image. So, untuk menulis julat, kita tulis kat sini. Untuk menulis julat, kamu kena tengok pada paksi Y punya nilai. Siapa yang paling rendah minimum, siapa yang paling besar. So, dekat sini kalau kamu tengok, paling rendah nilai dia adalah pada sini, 0. Dan paling tinggi nilai dia pada sini, 6. So, bila kamu nak tulis julat, oleh sebab itu julat, okay, kita akan tulis macam mana cara dia. Fx kamu letak di tengah, simbolnya kecil dan kecil. Okay, kalau dia punya domain ada simbol sama dengan, sebenarnya julat pun kamu kena ikutlah tulis sama dengan jugalah. Okay, Fx ni maksudnya di antara nilai paling rendah tadi 0. So, belah kiri masih letak 0 dan paling tinggi nilainya 6. So, itulah jawapannya.